Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, ikhwah akhwat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Ramadan al-Mubarak, salam Ramadan diucapkan. InsyaAllah dalam perkongsian ringkas ini saya ingin kongsikan tentang satu sifat baginda Muhammad SAW yang jelas dilihat oleh para sahabat setiap kali masuknya bulan Ramadan. Dan sifat ini disebut dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang sangat pemurah, seorang manusia yang sangat pemurah. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan sifat pemurah itu lebih dahsyat lagi dan ketika mana masuknya bulan Ramadan. Dan diceritakan dalam hadis ini bagaimana Nabi Muhammad akan bertemu dengan Jibril alaihissalam setiap malam di bulan Ramadan untuk bertalaqi Quran, untuk bertadarus Quran. Dan disebabkan itu fa iza laqihu Jibril disebut dalam akhir hadis ini, dan ketika mana baginda Muhammad bertemu dengan Jibril, kana ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Nah, sifat pemurah itu akan jelas kelihatan dan ia bergerak seperti angin yang bertiup. Dan apa maksud angin yang bertiup ini? Angin yang bertiup ini maksudnya contoh bila mana kita merasai angin, dia akan bertiup, kita akan rasa angin itu bertiup dengan laju, kita akan merasai angin itu meniup di seluruh badan kita. Dan begitulah gambaran sifat dermawan Nabi. Dan sifat dermawan Nabi ini bergerak laju dan sentiasa memberikan bantuan kepada siapa yang memerlukan, dan juga ia akan dirasai oleh seluruh orang di sekeliling baginda Muhammad SAW. Dan itulah sifat yang kemudiannya menjadi ikutan para sahabat. Antara contohnya Ibnu Umar, dan diriwayatkan bahawa Ibnu Umar setiap kali Ramadan dan beliau akan membuka puasa bersama orang fakir miskin, dan ni untuk menghidupkan sunnah dermawan Nabi Muhammad SAW. Dan sifat dermawan Nabi ini dan sifat dermawan dalam diri orang yang berpuasa itu disebut dalam kitab Maqasidus Shaum karangan Imam Al-Ais Abdul Salam, bahawa bagi orang yang berpuasa, apabila dia merasai lapar dan dahaga, maka kelaparan dan juga dahaga itu akan menolak dia untuk membantu orang miskin, dan kerana tidak mahu orang miskin yang tak ada makanan, tak ada minuman ini merasai apa yang dia tengah rasa pada ketika itu. Dan kemudian disebut juga dalam kitab itu bagaimana bagi orang yang berpuasa, dia akan menggambarkan bagaimana rasanya menjadi lapar dan dahaga, dan dia tak nak dia takut akan ancaman Allah SWT. Dan bagi mereka yang na'udzubillah masuk ke dalam neraka dan tiada makanan, tiada minuman yang akan diberikan, dan maka dia takut rasa yang sama itu, lapar dan dahaga itu akan dirasa juga di hari akhirat nanti. Maka disebabkan ketakutan dan kebimbangan itu, dan dia akan menjadi seorang yang suka untuk bersedekah, suka untuk membuat infak, dan kerana mengharapkan pahala dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan falsafah bersedekah ini diajar oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ada satu ketika Nabi dan juga Aisyah menyembelih seekor kambing, kemudian kambing ini diagih-agihkan kepada orang sekeliling, kemudian akhirnya baginda bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ma baqiya minha, apa yang tinggal daripada kambing tadi? Kemudian Aisyah pun menjawab, ma baqiya minha illa katifuha, yang tidak ada yang tinggal kecuali bahagian bahu kambing, lamb shoulder, itulah bahagian yang paling Nabi suka. Kemudian baginda seolah-olah membetulkan Aisyah, baginda bersabda, baqiya kulluha ghair katifaha, yang tinggal kepada kita adalah semua yang kita dah bagikan tadi, dan kecuali bahagian shoulder lamb tadi tu. Dan hadis riwayat At-Tirmizi. Dan inilah apa yang diajar oleh baginda, bahawa sesungguhnya apa yang kita infakkan sebenarnya menjadi milik kita, yang kita akan jumpa balik di hari akhirat nanti, ia menjadi saham bekalan kita di hari akhirat. Dan sebenarnya apa yang akan meninggalkan kita ataupun yang akan hilang daripada kita adalah apa yang kita ambil untuk kita konsum, kita ambil untuk diri kita. Dan dalam menarik kalau kita tengok juga dalam risalah Hasanul Banna tentang Ramadan, di mana Hasanul Banna mengingatkan umat Islam supaya bermuasabah dalam bulan Ramadan dari segi sifat dermawan kita. Apabila mungkin kita hanya menginfakkan apa yang lebih, tapi sebenarnya kita boleh membuat refleksi bahawa bagaimana perbelanjaan kita sebenarnya. Adakah kita berbelanja berlebihan, berbelanja pada benda yang tidak perlu? Sepatutnya perbelanjaan itu patutnya kita simpan, kita berjimat. Semoga dan dengan apa yang kita jimatkan itu, kita boleh memberi infak
yang lebih, dan kepada orang lain, kepada umat Islam, kepada saudara-saudara sekeliling kita. Dan itulah satu muhasabah yang mungkin kita boleh buat di bulan Ramadan ini. Dan semoga sifat dermawan ini dapat kita pupukkan dalam diri kita sepanjang Ramadan, dan semoga sifat itu akan berterusan dalam wujud dalam diri kita dan ahli keluarga kita di luar Ramadan, insya-Allah. Dan semoga insya-Allah kita akan bertemu di syurga Allah nanti, dan akan masuk ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan, pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.